Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, untuk video kali ni cikgu akan ulang balik sesi yang lepas yang hilang suara tempoh hari. Okey, masih lagi di dalam tajuk. Sorry. Okey, kejap nah. Masih lagi dalam tajuk. Okey, pengoksidaan. Mana pen ni? Okey, masih lagi dalam tajuk pengoksidaan dan penurunan Okey, untuk video ni sebenarnya hak sama macam hak saya dah bagi yang lepas adalah nak bercerita tentang macam mana nak menentukan nombor pengoksidaan. Okey, yang pertama saya dah bagi maklumat tempoh hari bagi sesuatu ion, tak kira ion tu ion positif ataupun ion negatif. Okey, dia punya nombor pengoksidaan adalah berasaskan, okey, nombor pengoksidaan dia adalah berasaskan cas. Okey, nombor pengoksidaan dia adalah merujuk kepada cas ion itu sendiri. Okey, kalau kita ada contohnya kalau kita ada ion natrium positif 1, maka nombor pengoksidaan dia adalah positif 1. Okey, kalau kita ada ion zinc 2 positif casnya, maka nombor pengoksidaannya adalah positif 2. Okay, kalau kita ada aluminium Al 3 positif, maka maka nombor pengoksidaannya adalah positif 3. Okey, sama juga kalau ada ion negatif iaitu O2 negatif, casnya adalah negatif 2. Okey, kita ada ion klorida negatif, nombor pengoksidaannya adalah negatif 1. Oh, silap duduk dekat sini pula. Okey lah, ini tajuk dia. Nombor pengoksidaan. Okey, negatif 1. Cuma yang pelajar perlu tengok kat sini adalah kalau dinyatakan ion, selalunya kita letak nombor baru simbol positif atau negatif. Tetapi apabila pergi kepada nombor pengoksidaan, kita letak simbol positif atau negatif dulu dekat depan, barulah nombornya. So itu ada beza lah. Okey. Jadi kalau soalan tanya, nyatakan nombor pengoksidaan, so kita kena letak simbol positif atau negatif dulu dekat depan, baru nombor. Dan simbol positif ni wajib. Walaupun kita tahu nombor 1, okey, adalah sama je kalau kita letak positif 1, nilai dia sama iaitu 1. Tetapi untuk nombor pengoksidaan, kalau kita letak 1, dia akan jadi salah. Okey, dia kena mesti ada simbol positif atau negatif baru dikira betul. Okey, itu yang pertama, jika ia adalah ion. Okey, untuk atom yang kedua, jika dia adalah atom ataupun dia melibatkan adalah unsur dia yang asal, maka nombor pengoksidaan dia semua adalah kosong. Semua bahan nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Okey. Sama dengan kosong. Sekejap nak tarik sikit. Macam mana kata kosong tu? Okey, kalau dia wujud sendiri, okey, kalau atom tu maksudnya seolah-olah dia wujud sendirilah. So, saya bagi contoh balik, sama balik, iaitu natrium. Ni tak ada ion lah. Okey, natrium. So, dia adalah kosong. Kalau kita ada magnesium, juga adalah kosong. Kalau dia tu wujud sendiri, contohnya hidrogen. Okey nak? Hidrogen atom juga adalah kosong. Dan hidrogen memang wujud secara atom lah. Dia akan wujud secara molekul hidrogen. So ini dah jadi unsur lah. Bila unsur, walaupun dia nampak macam sebatian, tapi dia terdiri daripada bahan yang sama. Hidrogen pertama, hidrogen kedua. Tetap nombor pengoksidaannya adalah kosong. Okey, oksigen, ozon ataupun oksigen saja, atom saja, oksigen atom, gas oksigen, gas ozon. Nombor pengoksidaannya juga adalah kosong. Nombor pengoksidaannya juga adalah kosong. Okey. Boleh Boleh nampak tak tu? Okey. Tapi kalau
kalau yang ketiga ni, okey, faktor yang ketiga, dia adalah dalam bentuk molekul, dia adalah dalam bentuk sebatian. Tapi sebatian yang dia ada ni bukan daripada sebatian ion. Okey, kalau tadi ion, kalau dia dah ada sebatian ion, okey, kalau pertama sebatian ni kalau dia adalah sebatian ion, macam tadi lah, kita rujuk nombor pengoksidaan dia berdasarkan cas. Tapi kalau sebatiannya tu adalah sebatian covalent, maksudnya yang bukan ada cas. Covalent bukan yang ada cas. Maka yang ni yang penting kita kena ingat petua ni. Okey, untuk petua ni, kalau dia adalah sebatian yang merupakan sebatian covalent ataupun molekul lah, senang kita kata molekul. Allah. Okey, molekul. Okey, antara sebatian yang pertama adalah sebatian oksida. Kita ambil sebatian yang melibatkan oksida. Sebatian oksida. Mana-mana sebatian oksida, dia akan jadi automatik, iaitu contohnya karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Dalam sebatian oksida, contoh yang saya bagi macam ni, dia akan jadi automatik. Nombor pengoksidaan bagi O dalam tu adalah bersamaan dengan negatif 2. Nah, dia tak boleh lari dah. Okey. Bukan cas Yang ni bukan cas sebab dalam karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dia tak ada cas. Dia bukan melibatkan ion oksida. Okey. Dia melibatkan molekul lah. Okey, sebatian. Jadi negatif 2 ni adalah bukan cas dia. Ini adalah nombor pengoksidaan. Okey, itu satu petua yang pertama. Untuk petua yang lain, untuk nak cari nombor pengoksidaan lawan dia tu, okey, nombor pengoksidaan lawan dia ni, C ataupun sulfur ataupun N, kita kena buat pengiraan. Okey, baru masuk yang keempat, iaitu kita nak masuk pengiraan nombor pengoksidaan. Pengoksidaan. Okey, macam mana kita nak mengira nombor pengoksidaan. Jadi kita ambil contoh satu. Okey, kita ambil contoh satu. Okey. Yang pertama adalah CO2. Maka tadi kita dah tahu, okey, mana-mana sebatian oksida yang ada oksida dalamnya, automatik O adalah negatif 2. Jadi sekarang ni kita nak cari nombor pengoksidaan bagi C. Jadi kita boleh letak C ni kita nak wakilkan sebagai N pun boleh, unknown. Nak letak X pun boleh. Saya suka letak C baliklah. Nombor pengoksidaan bagi C yang kita nak cari. Okey. Tambah dengan 2 kali nombor pengoksidaan O. Kenapa 2 kali? Sebab ada nombor 2, CO2. So ada 2 kali. Dan untuk O yang kat dalam ni, kita gantikan dengan nombor pengoksidaan dia, iaitu negatif 2. Okey. Jadi jumlah cas dia macam CO2 ni, CO2 dia adalah satu sebatian yang neutral, tak ada cas. Jadi maka kita akan letakkan dia bersamaan, okey, bersamaan dengan kosong. Okey, jadi kita pun buat C tolak 4. Allah, pen pun sama dengan kosong. Okey, jadi C sama dengan positif 4. Jadi positif 4 inilah yang dikatakan nombor pengoksidaan bagi karbon. Okey nah, positif 4. Dan untuk pengiraan yang lain, kita tengok contoh yang kedua yang melibatkan C juga. Mungkin anak-anak pelajar masih ingat kita ada satu ion iaitu melibatkan C, iaitu ion karbonat, iaitu CO3 2 negatif. Okey, kat sini kalau kita nak cari nombor pengoksidaan C, sama nak cari nombor pengoksidaan C. Kita buat cara yang sama, iaitu C. Allahu Akbar, pen pun. Apa benda ni yang diklik kat sini? Okey. Okey, C
tambah, okey, sekarang ni O ada 3. 3 kali nombor pengoksidan O iaitu negatif 2. Okey, sama dengan kita tengok sekarang ni kalau tadi CO2 dia tak ada jumlah cas, ia neutral, CO2 molekul. Tapi karbonat ni dia adalah ion iaitu ada cas 2 negatif. Jadi 2 negatif ni kita akan bawa ke hujung tu bersamaan negatif 2. Okey, so dia akan jadi C tolak 6 sama dengan tolak 2. Okey, tolak 2. Jadi C sama dengan tolak 2 tambah Allah tambah 6. Jadi sama dengan tambah 4. Okey. Ini nombor peroksidaan bagi C. So cara macam itulah kita buat untuk mencari nombor peroksidaan. Dan cara pengiraan ni kita boleh aplikasikan untuk yang lain lah. Contohnya kalau dia bagi satu sebatian iaitu kita tengok dia bagi natrium X. Okey nak? Natrium X. Carikan nombor pengoksidaan bagi X. Jadi kalau kita tahu NaX mana-mana sebatian yang melibatkan logam, Na ni logam, Na ni adalah logam, confirm bila dia jadi sebatian, sebatian ini adalah sebatian ion. Okey dah? Jadi Na dalam sebatian ion, Na adalah Na bercas positif 1. Dia memang dah tetap dah positif 1. Maka nombor pengoksidaan natrium kita dah tahu dia adalah positif 1. Jadi bila nak minta kira nombor pengoksidaan X, kita akan buat iaitu positif 1 tambah X. Kita tengok jumlah cas keseluruhan sebatian NaX. Tak ada kan? Jadi bila tak ada, kita letak sama dengan kosong. Maka X adalah bersamaan negatif 1. Dia punya nombor pengoksidaan. Ini adalah nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan bagi X. Okey. Ataupun kalau kita ada sebatian yang lain, macam mana? Contohnya melibatkan logam juga dengan O. Okey. Manganat. Okay, sana pen saya masalah. MnO manganat 7. Tak ingat lah. Tak apa. Bagi soalan lain lah. SO 4. 2 negatif. Bukan logam lah. Saya buat hal lain. Okey. Macam mana nak cari nombor pengoksidaan bagi sulfur. Jadi kita akan buat cara yang sama. Sulfur tambah 4 darab negatif 2. Nombor pengoksidaan bagi O sama dengan tengok jumlah cas keseluruhan. Kita letak dekat belakang iaitu negatif 2. Jadi S tolak 8 sama dengan negatif 2. S sama dengan tolak 2 tambah 8. Jadi nombor pengoksidaan S adalah positif 6. Okey nah, ini nombor pengoksidaan. Okey, harap-harap harap-harap apa yang saya kongsikan ni dapat membantu. Okey, jadi abaikan video saya yang sebelum ni yang tak ada suara. Jadi harapnya pelajar-pelajar dapat faham. Ada masalah tanya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi